Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Indo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so orang kampung juga harus bersuara, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini saya akan teruskan satu lagi info menarik yang pastinya Anda akan terkejut hasil ya dan semasa era pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional ya indeks rasuahnya makin meningkat. Itu dia. Dan satu lagi adalah berkaitan dengan gesahan berani dan lantang daripada Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang skandal 1MDB, Goldman Sachs. Jadi sahabat semua, sebelum saya teruskan itu, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Semari kita ikuti berita hari ini. Lawan terus gesahan Datuk Seri Anwar Ibrahim berani dan lantang untuk mempertahankan ataupun meminta semula wang rakyat Malaysia yang diguna pakai dia di dalam skandal 1MDB. Boleh kata ia sebagai rasuah harus dikembalikan kepada Malaysia supaya boleh diberikan kepada rakyat yang memerlukan. Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini sekali lagi saya ingin kita memberi perhatian tentang ranking rasuah beberapa tahun dalam era pentadbiran kerajaan Perikatan Nasional ya, dan juga pada kerajaan hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat sahabat semua, ini adalah berita yang saya ingin sampaikan kepada kita, yang mana indeks rasuah Malaysia tahun lepas jatuh lagi. Maksudnya rasuah masih berleluasa. Maksudnya rasuah ada di sana dan di sini. Itu dia sahabat-sahabat semua. Ya, pasti Anda akan terkejut melihat kepada graf ya, kepada skor yang memperlihatkan ya bagaimana indeks rasuah Malaysia semasa kerajaan Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Saya akan tunjukkan kepada kita pada hari ini. Jadi izinkan saya untuk membaca kenyataan berita ini yang amat menarik. Saya ingin kongsikan kepada kita. Ya, skor Malaysia dalam indeks tanggapan rasuah ataupun CPI Transparency International jatuh untuk 3 tahun berturut-turut dengan 47 daripada 100. Ya, pada tahun 2021 Malaysia mendapat 48 mata. Ya, ini masa selepas kerajaan Pakatan Harapan tumbang ya. Jadi kita boleh lihat Malaysia mendapat 48 mata pada tahun 2020 dengan 51 mata, dan pada tahun 2029 dengan 53 mata. Jadi sahabat semua, ya ini menunjukkan Malaysia jatuh 6 mata tahun ya, tahun lepas. Jadi CPI menggunakan skala. Mungkin ada di antara yang 47, 48 itu rendah. Tapi sebenarnya itu adalah korup yang berbahaya. Ya, sebab dia dikira di sini CPI menggunakan skala. 0 itu sangat rasuah, sangat kuat rasuah. Ya, kalau 100 itu sangat bersih. Ya, hingga 100. Presiden T Malaysia Muhammad Mohan berkata, data itu menunjukkan negara ini menuju ke arah yang salah dalam melawan rasuah, mendukung hak asasi dan demokrasi dalam sektor awam. Pada tahun lepas, kerajaan campuran BN Bersatu dan Gabungan Parti Sarawak mentadbir negara bawah pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri. Jadi sahabat semua, ini dia ranking yang saya mau tunjukkan kepada kita hari ini. Ya, ranking yang menunjukkan betapa bahayanya, betapa rasuah masih berkuat ataupun masih berlaku di mana-mana, khususnya dalam negara kita. Jadi kalau kita lihat kepada skor ini, ya jangan lupa skor 0 itu adalah rasuah yang paling teruk, 100 itu paling bersih. Jadi pada tahun sebelum Perikatan Nasional ya menebuk atap, melakukan langkah Sheraton, semasa itu kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih pada tahun 2018 dan diikuti pada tahun seterusnya 2019. Kita boleh nampak skor daripada 47 ya, indeks rasuah yang begitu buruk, dan akhirnya dalam masa setahun itu kerajaan ya pada masa itu Pakatan Harapan berjaya ya mengurangkan ya rasuah indeks ataupun skor yang kita ada, yaitu kepada 53, lebih separuh ya. Kalau kita lihat 53 itu maksudnya adalah rasuahnya berkurang ya, bukan yang bertambah, walaupun nampak besar nomornya daripada 47
47 kepada 53. Namun selepas dirompak, selepas dikhianati pada tahun 2020 melalui langkah Sheraton yang diketuai oleh beberapa individu-individu yang saya tidak payah cakap ataupun sebut, mungkin saya perlu sebut juga ya. Antaranya diketuai pengkhianat dalam parti PKR Azmin Ali dan juga Bersatu ya dari Muhyiddin Yassin, dia termasuk Tun M, tapi pada langkah akhir dia menarik diri ya. Skor kita bertambah banyak daripada 53 kurang pergi 51. Wow, inilah ya sebab kenapa? Sebab kita boleh nampak mereka tawar-menawar jawatan dan sebagainya untuk mendapat atau mengekalkan kuasa. Tahun berikutnya ya selepas kerajaan PN 1.0 ditumbangkan pula ya, digulingkan oleh UMNO ya, dan juga UMNO memerintah pada tahun 2001, kita boleh nampak ya skornya makin merosot daripada 51 pergi ke 48. Ya, walaupun pada ketika itu walaupun kerajaan Perikatan 1.0 itu digulingkan ya, kerajaan Perikatan 2.0 pula mengambil alih. Ya, kenapa saya katakan? Sebab antara mereka menteri-menteri, perdana menteri, ya mereka semua masih berada dalam kerajaan yang sama. Ya, ini menunjukkan sekali lagi skor itu meningkat skor rasuah semakin turun, menjatuh ke bawah, yaitu kepada 49. Jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah skor yang begitu teruk sekali ya. Kalau kita lihat kepada skor yang seterusnya tahun berikutnya, ini masih lagi dalam pemerintahan Perikatan Nasional 2.0 ya, indeks rasuah skor yang kita ada semakin merosot ya, dari 451 ya kembali kepada 48 ya, turun lagi kepada 47. Wow. begitu teruknya ya skandal rasuah yang berlaku di dalam negara kita. Ya, ini dia tahun 2022 dan kiraan untuk tahun ini akan diketahui selepas habis tahun inilah. Maksudnya tahun depan baru kita akan dapat data terkini daripada kerajaan perpaduan. Adakah ianya akan meningkat, adakah ia akan menurun dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga hari ini membuat kenyataan bahwa beliau yakin bahwa indeks rasuah kita akan meningkat ya, dibandingkan daripada kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Jadi Datuk Seri Anwar juga membuat kenyataan yang berani dan lantang ya, yang jarang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ataupun Perdana Menteri kita Malaysia ya, apabila ini adalah berkaitan dengan Goldman Sachs ya, skandal terbesar dalam dunia berkaitan rasuah 1MDB. Jadi apa yang dimahukan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya ya mahukan Goldman Sachs bayar penyelesaian 1MDB. Ya, mereka tidak seharusnya berdolak dan berdalih lagi ya, penyelesaian harus dilakukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu Goldman Sachs untuk menghormati penyelesaiannya dengan kerajaan berhubung skandal 1MDB dan bukannya menggunakan kekuatan kewangannya untuk menentukan syarat. Tambah lagi, satu-satunya rayuan saya ialah agar mereka menyelesaikan perjanjian ini dengan Malaysia kerana skandal 1MDB diketahui di seluruh dunia. Katanya lagi, ia ada dalam buku dan saya fikir Goldman Sachs harus tampil bersih dan berurusan dengan Malaysia, kata Datuk Seri Anwar kepada Bloomberg Television di Singapura. Ini adalah wawancara pertama Anwar dengan media antarabangsa sejak menjadi Perdana Menteri. Menurut Anwar juga, ya skandal 1MDB diwujudkan oleh complicity institusi tertentu seperti Goldman Sachs. Ya, Goldman Sachs berjaya mengumpul bond sebanyak USD 6.5 bilion atau RM 27.6 bilion pada tahun 2012 sehingga 2013 untuk 1MDB. Bagaimanapun, ya semua wang itu kecuali 2 bilion RM 8.4 bilion akhirnya dibayar sebagai rasuah kepada pegawai kerajaan, kata pendakwa rakyat Persekutuan Amerika Serikat. Di samping itu, dana bernilai jutaan antara lain mengalir daripada firma kerajaan itu bagi membeli seni yang mewah dan hartana kapal layar dan membiayai pembikinan filem Hollywood yang bertajuk The Wolves of Wall Street. Ya, ini anak Najib lah, siapa tidak kenal. Ya, pada Oktober 2022, Goldman Sachs bersetuju membayar sebanyak USD 2.9 bilion atau RM 12.3 bilion dan unitnya di Malaysia mengaku bersalah atas pertuduhan rasuah serta bersedia menyelesaikan penyiasatan ke atas rompakan berbilion dolar daripada 1MDB
dan pembayaran rasuah. Wow, itulah dia. Wang rakyat pakai, wang rakyat digunakan untuk membayar rasuah dan sebagainya. Jadi menurut Goldman, ia dikehendaki membuat pembayaran interim sekali sebanyak 250 juta USD atau 1 bilion jika Malaysia belum menerima sekurang-kurangnya 500 juta bilion juta USD atau RM2.1 bilion dalam aset dan hasil menjelang Ogos 2022. Dalam pemfailan tahun lepas, Goldman berkata terdapat perselisihan faham antara bank di Wall Street dan kerajaan Malaysia sama ada Putrajaya telah menerima hasil 500 juta menjelang tarikh akhir Ogos. Goldman mendakwa bahawa Malaysia telah mengurangkan secara unilateral nilai satu aset sebanyak 80 juta 339. Apa kebodohan kerajaan sebelum ini sudah mereka mau bayar 500 juta USD tapi mereka pula meminta pengurangan dan enggan memasukkan aset tambahan yang besar dalam perakunan aset dan hasil yang diperoleh semula. Bank itu berkata kedua-dua pihak mempunyai tempoh 3 bulan untuk menyelesaikan pertikaian mereka dan sekiranya gagal, ia akan dibawa ke timbang tarah. Mengulas perkara itu, Anwar berkata bahawa Malaysia sepatutnya telah dibayar lebih daripada itu jika berhasrat untuk berurusan dengan mereka. Jika perkara ini tidak diselesaikan secara baik, ia bukan niat saya, katanya. Saya hanya baru dalam permainan ini. Saya hanya mau menyelesaikan masalah lama dalam erti kata komitmen lama yang telah kami buat. Kami perlu meneruskannya, katanya. Tapi jika mereka cuba menekan kami dengan cara ini, saya tidak mempunyai pilihan lain kerana saya mendapat mandat rakyat dan mereka sedang bergelut untuk hidup. Dan kamu dengan keuntungan ratusan bilion, kamu tidak boleh terlepas begitu saja dan mengabaikan tanggungjawab moral dan keuangan kamu, tambah Anwar Ibrahim. Wow, itu antara kenyataan yang sangat-sangat padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu penyelewengan rasuah terbesar di seluruh dunia, 1MDB, sahabat-sahabat semua. Kita boleh mendengar bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim berjuang untuk mendapatkan semula wang 1MDB ini, wang rakyat ini, supaya ia boleh disalurkan kepada rakyat di luar sana. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama dengan orang Nepal. Mungkin anda boleh memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun tangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.